doang. Saya belum nampak lagi apa ini seperti hari ini, ya. Dan bersama itu juga adalah MCC Winnie Chu. Anda boleh nampak tak penampilan kami dahulu? Ya, jadi memang masa itu memang mulanya memang tidak ada keyakinan. Jadi atas produk yang begitu hebat, makan MRT sehat, maka saya pun mulalah berjinak dengan produk kecantikan, terutamanya skincare dulu, barulah saya memakai lingerie DX. Jadi penampilan ini apabila saya sudah dapat pada diri saya, jadi saya dapat keyakinan, maka saya mulalah berkongsi dengan sesiapa sahaja. Luar biasa. Technical problem MCCM. Oke, jadi MCCM, kalau kita tengok tadi latar belakang MCCM sebenarnya merupakan, kalau dulunya cerita tadi lah, tengok gambar pun hanya sekadar tukang sapu. Tapi hari ini sudah bergelar Elken nih menjadi sebagai MCCM. Jadi kalau kita tengok sekali lagi MCCM Mary ini sangat lembut, lemah lembut. Kalau boleh pijak semut pun tidak mati. Tetapi bagaimana kekuasaan dalaman, kemampuannya yang kuat, sehingga kan hari ini beliau bermula di Elken dan hari ini menyandang sebagai jutawan wanita pertama di Sabah. Jadi bagaimana ada perasaan yang begitu MCCM? Mungkin boleh kongsi sedikit bagaimana pada permulaannya. Ada satu pepatah mengatakan don't judge with the cover. Ada kan satu pepatah, books don't cover with the books cover, something macam tu. Sebenarnya memang orang perhatikan saya ini lembut, tapi sebenarnya saya dalaman ini ada kekuatan yang menyebabkan sesuatu kekuatan pada diri saya adalah saya ingin berubah. Saya ingin ubah kehidupan, sebab sebenarnya kehidupan keluarga memang sangat miskin. Lepas itu berlatar belakangkan lagi pendidikan yang rendah. Jadi sebenarnya dalaman saya memang ada satu kompetitor yang saya rasa saya mesti boleh. Sebab bila saya bekerja di restoran saya selama 10 tahun, di mana di sana saya perhatikan saya sendiri boleh mencapai sesuatu tahu. Saya boleh mencapai apa yang saya mau. Jadi bila saya bertemu dengan Elken, ini menyebabkan saya ada sesuatu kekuatan yang saya percaya Elken boleh mengubah kehidupan saya. Jadi dari sana, apabila saya nampak sebenarnya upline saya yaitu MCCM Winnie, SAB Sengkok Meng, dan saya pergi ke Kuala Lumpur, saya bertemu ramai pemimpin. Dan pada tahun 98 pada masa itu tidak ramai ataupun tidak ada sesuatu yang boleh di-borrow power, terutamanya syarikat ataupun brand, tidak ada, sangat-sangat kurang. Tetapi saya ada satu kepercayaan di mana yaitu ingin berfungsi kepada sesiapa saja yang mau. Jadi bila saya balik pada tahun 98 daripada Winners Night, saya mula melangkah ya. Pada masa itu saya telah berfungsi dengan keluarga saya sendiri di Tawau, itu kakak saya sendiri. Jadi di sanalah saya ulang-alik. Masa itu jadi manajer 10 tahun pun tidak mampu beli kereta. Kesian kan? Tetapi itu tidak menghalang untuk saya menggunakan transport, yaitu Tungmah Airlines. Jadi kalau kita tengok MCCM ya, daripada peta ini pun seolah-olah MCCM sudah menguasai Borneo tau. Kan? Jadi kalau kita tengok jarak nih dari ke hujung ke hujung, ya, ia mempunyai satu kawasan ataupun jarak yang sangat jauh. Dan saya dengar baru-baru ini letupan di Brunei Darussalam pun semakin, bilang orang letupan tsunami, katakan tsunami Elken ya. Jadi bagaimana pula MCCM Mary ya bahagikan masa dan juga bahagikan badan, sedangkan MCCM satu orang saja. Ya, bagaimana transfer teknologi pada rangkaian sehingga kan boleh berkembang dengan begitu cepatnya. Mungkin boleh kongsi dengan kita semua. Dalam pembinaan rangkaian sebenarnya ialah satu proses lah. Jadi pembinaan pada masa itu saya pergi tahu 9 jam naik bus, pergi Brunei 6 jam, pergi Kudat 3 jam, di Sandakan 6 jam. All the way is driving or pakai transport, private transport.
Jadi di sana saya, apabila saya berada di kawasan ini, apabila ada pemimpin yang mau, the first thing I do is saya form MMC. Because bila ada MMC, maka meeting ini akan bergerak tanpa saya di sana. Saya cuma trend, okay, simple saja saya buat. Maksud saya, okay, you jadi MC, you jadi speaker. Saya masih ingat masa saya mula di Brunei, hanya 6 orang saya datang. Yang MC itu dia juga jaga musik, dan yang hadir itu bapak dia, auntie dia, adik-beradik saja. Bermula dengan very less, 10 orang, 15 orang. Tetapi kekuatan di sana adalah MMC. Saya tubuhkan MMC dulu. Jadi di sana apabila mereka ada sesuatu organisasi, maka mereka bertambah yakin untuk memulakan meeting. Walaupun pada masa itu mungkin meeting 2 minggu sekali, sebulan sekali. Tetapi apabila ditambahkan dengan perkongsian, pergi buat home party dengan secara berkongsi, saya menggunakan cara duplikasi, simple only. Menggunakan filing pada masa itu, belum ada CPP, filing saja. Jadi di sana maka perkembangan rangkaian ini mula sudah nampak. Jadi walaupun pada hari ini ya saya sudah 14 tahun, setiap kawasan sebenarnya sudah ada best meeting activity yang 3 nadi benar ini sudah ada di setiap kawasan. Jadi saya di Kota Kinabalu, ya setiap kawasan itu sendiri boleh menjalankan meeting dengan serentaknya. Jadi selalunya hari ini saya melawat sekurang-kurangnya sebulan sekali. Tidak seperti macam mana permulaan saya membina rangkaian daripada tahun 2 tahunan lebih kurang saya ulang alik. 1 minggu, 1 bulan lebih kurang 3-4 kali. Tiap minggu saya turun. Brunei pun macam itu, lebih kurang saya bina rangkaian 2 tahun. Ulang alik tanpa putus asa. Sebab saya mau cari dan korek, cari pemimpin di bawah, lahir lebih ramai RSM. Jadi inilah cara saya, ialah menggunakan ya duplikasi yang very simple. Saya tidak mau yang susah-susah. Baiklah, MCCM, kalau kita tengok hari ini ya, memang ramai pemimpin yang kategori sudah berjaya, ya. Tapi macam MCCM lagi berjaya lah saya anggap. Ya, sudah pendapatan ya mungkin ke 60.000, 80.000, tetapi tidak pernah berhenti untuk masih membuka rangkaian. Walaupun saya dengar sehari ini juga MCCM sudah membuka rangkaian sampai ke Vietnam dan juga ke Thailand. Right. So sekarang saya mau tanya, bukankah sekarang MCCM sudah di comfort zone? Jadi rasanya tidak perlulah ke sana ke sini, korek-korek lagi, kan? Sebab rasa comfort sudah. So bagaimana pula dengan, bagilah nasihat untuk kami nih, kalau tahu kami pun sampai ke tahap itu nanti. Bila bercakap tentang comfort zone, sebenarnya kali gubernur saya sendiri tidur 24 jam pun income tekan ATM memang sentiasa masuk. Tetapi saya sebenarnya pernah rasa rest 2 tahun di mana masa itu saya sakit. Saya langsung tak buat apa-apa 2 tahun. Saya only maintain 200 point. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini, kalau dikatakan comfort zone, adakah sebenarnya kita ini orang yang berjaya? Tetapi bagi saya, kejayaan seseorang itu bukan bergantung kepada income status, tetapi bergantung berapa ramai kita dapat menjayakan orang lain. Kita punya bottom line is masih berusaha dan sepatutnya mereka is earning money. Maksudnya mesti mendapat pendapatan. Bukan sebenarnya comfort zone ini sebenarnya hanyalah untuk orang yang sudah ada status ataupun pendapatan. Tetapi bagi saya hanya rasa saya berjaya apabila saya dapat menjayakan orang lain, dapat pendapatan yang lebih banyak, maka saya akan lebih berjaya. Itulah pendapat saya. Terima kasih MCCM. Jadi mungkin ada soalan terakhir lagi nanti, tapi mungkin sebagai nasihat untuk kami semua. Jadi mungkin soalan kedua ini saya serahkan kepada kita punya idola masa kini yang masih panas nih. Tengok ada asap lagi nih. Pegang pun ada asap nih. Aura sangat kuat. Jadi kita mau borong power. Kalau
ni MCCM Mary Chi, dia bermula 1998. Tapi si kecil molek ni, kecil-kecil cili padi ni baru 2 tahun. Tetapi ledakan tsunami-nya ya disebabkan plant CBP itu ya terlalu kuat. Jadi mungkin kita ingin korek, inilah dia. Korek sekorek-koreknya rahsia sebenar beliau bagaimana dalam 2 tahun sahaja beliau telah betul-betul berjaya mendapat gelaran sebagai MCCM yang tercepat dan terpantas di Elkan. Jadi dipersilakan MCCM mungkin kongsi sedikit ya. Apakah rahsia sebaliknya? Mungkin kalau kami ni makan nasi 5 kali, mungkin MCCM 7 kali kan? Okey, terima kasih Jud. Okey, satu tungkal untuk moderator kita Judaria. Okey, yang pandai mengorek kan? Okey. Pertama sekali okey, tadi kita dah berkenalan betul kan? Okey, so Arisa jawab soalan Jud terus. Okey. Saya sebenarnya bermula di Elkan pada Desember 2010. Okey, pada masa itu adalah SV12 tahun 2010. Jadi bermulalah Januari 2011. Baik kan? Januari 2011 pada mulanya saya datang ke Elkan pada masa itu. Pada masa itu belum CBP Elkan belum diperkenalkan. Belum ada CBP. Saya datang ke Elkan pada masa itu menerima peluang Elkan semata-mata hanya kerana saya nakkan duit. Saya nakkan duit. Pada masa itu upline saya yang follow up saya hampir 1 tahun, dia hanya beritahu saya Arisa 10,000. Jadi saya tertarik kepada perkataan 10,000 tu. Oh, jadi boleh buat dekat Elkan ni? Senang. Pakaian dalam DX lingerie yang saya pakai hampir 1 tahun, yang mana saya pakai sendirian, saya tak pernah berkongsi dengan orang lain. Saya tak pernah berkongsi sebab apa? Saya cakap saya seorang saja yang mampu beli. Kalau saya share dengan orang lain, maksudnya saya dah underestimate orang lain. Bukan underestimate, saya dah jadi ahli nujum. Saya cakap pakaian dalam ni tak boleh jual. Aku seorang saja yang beli. Memang keperluan saya pada masa tu adalah hanya membeli DX lingerie untuk pakai sendiri. Tapi bila upline follow up, dia katakan DX tu saya pakai boleh share dengan orang lain 70,000. Jadi dekat situlah saya terpaksa buat sebab saya nakkan 10,000. Saya datang ke Elkan pada masa tu bukan kerana saya nak buat MLM. Minda saya terlalu kecil. Saya judge MLM ni satu benda yang saya terus terang cakap di sini. Maksudnya, maafkan saya, orang yang buat MLM maksudnya orang yang tiada pilihan. Itu pada saya suatu ketika dulu. Orang yang buat MLM adalah orang yang tiada pilihan kerana saya adalah seorang business owner. Saya token salon. Saya token, kenapa saya nak buat MLM? Saya dah ada kedai sendiri. Saya ada perniagaan sendiri. Okey? Jadi di situlah bermulanya saya di Elkan apabila saya rasakan senangnya dapat 10,000 ke Elkan. Bulan pertama saya dapat income 14,000 hanya dengan melakukan perkongsian DS lingerie. Bermula dari situlah saya terus berkongsi sampai ke hari ini. Okey? Dan di situ di Elkan saya tengok saya mula meneroka, saya explore. Okey, bila saya tengok satu bisnes income 10,000 di mana dekat luar bukan senang nak dapat 10,000, betul tak? Pekerjaan apa yang boleh hari ini anda gaji anda 1,000 melompat ke arah 10,000? Ada? Bukan ada. Orang-orang yang terpilih saja yang boleh dapat income 10,000. Tapi saya tengok income di atas 10,000 ramai, bersepak. Ramai orang boleh dapat, maknanya luar biasa akan bisnes ini. Okey, di situ saya terus bermula sampailah saya mendapat pendapatan hari ini 24 bulan sebanyak 1 juta daripada DX lingerie. Okey. Jadi, macam kami ni wakili semua lah, betul tidak? Mau tahu kan lebih lanjut? Kita ni rajin ke tidak? Rajin kan? Jadi, kami pun sebenarnya rajin Risha. Tapi yang bezanya, Arisha ni kan, lonjakannya tu kan, melampau-lampau. Mungkin dia pakai nujum bak belalang kan? Jadi kita mau tahulah dari sudut kerajinan Arisha. So, kita dengar CD, Arisha ni sangat rajin. Tapi sejauh mana kerajinan itu atau tahap kerajinan gaban yang macam mana Arisha ada sampai begitu sekali? Ya, dalam 2 tahun saja boleh achieve 1 juta tuan. Kau ambil beg aku semua, dengan beg kau semua duduk sini belakang sekali. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda secara ikhlas. Berjalan je belakang. Hari ini saya tanya kepada semua, adakah kita rajin? Mesti rajin, betul tak? Rajin, bangun pagi pergi kerja, balik malam. Kadang-kadang ada yang buat overtime tu. Rajin. Luar biasa. Sekarang ni saya anggap Elkan
Apabila kita dengar, kita ada ni lihat, rakam. maksudnya kita nampak orang yang berjaya. Itu adalah satu peluang untuk kita. Peluang hanya datang satu kali. Kita mesti grab. Apabila dah terbukti depan mata, kita nampak orang yang lahir depan mata kita, lalu lalang depan mata kita hari-hari, dapat income 10,000, apatah lagi kita pegangnya sendiri. Kita dapat pegang, tengok nama kita sendiri income tu. Maksudnya adalah untuk kita tengok benda tu, kita kena positifkan. Oh, maksudnya aku boleh lebih lagi daripada ni. Kalau kita kerja hari ni, kita ada menghadkan kita untuk berjaya. Atau kalau kita rajin pun, income kita tak mungkin akan naik. Itu sajalah gaji kita yang ditentukan. Jadi di Elkan, bila kita boleh, kita mesti nak tahu lagi macam mana cara dia, macam mana caranya apply. Kalau rajin saja tapi tak ada perancangan, boleh tak? Tak boleh. Kalau rajin saja tapi tak ikut sistem, di Elkan sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Saya rajin bertempat. Okey, memang betul-betul rajin. Saya bagi dua jawapan hari ni untuk orang baru dan untuk yang leader. Mungkin ada leader baru, mungkin ada leader lama. Okey, dua jawapan untuk orang baru. Macam mana caranya rajin? Rajin ni senang saja. Dekat Elkan rajin berkongsi. Rajin buka peluang, buka minda. Buka peluang, buka minda. Buka minda untuk apa? Untuk orang berubah. Berubah untuk apa? Tak semestinya untuk duit, untuk cantik. Betul tak? Kita berkongsi. Itu rajin. Selepas tu untuk leader pula, rajin yang macam mana kita nak? Rajinnya senang saja. Dekat Elkan, kalau kita rajin, kita nak bertahan. Kita nak income kita bertahan. Dan kita nak leader kita, kawan yang kita bawa masuk ke dalam Elkan juga berjaya macam kita, bertahan macam leader-leader yang sedia ada. Okey, kita dah nampak sampel-sampel. Jadi apa yang kita kena buat? Kita ikut apa cara orang berjaya buat. Apa yang orang berjaya buat dan macam mana dia boleh kekal. Itu saja. Saya hanya duplikasi apa saja cara orang berjaya buat. Saya juga belajar daripada CD. Saya selama 2 tahun di Elkan 24 bulan, saya tak sempat nak grab. Saya tak sempat nak ambil semua ilmu yang ada di Elkan. Jadi saya belajar melalui CD. Saya belajar melalui YouTube. Saya dengar pengalaman-pengalaman orang di Elkan. Bagaimana pengalaman orang yang berkongsi, sharing, keluar, gagal fieldwork. Jadi saya ambilkan benda itu untuk jadikan satu kekuatan untuk saya terus berjuang di Elkan sehingga berjaya. Okey, dan saya masuk kepada basic. Nak berjaya di Elkan, nak kekal. Nak dapat income yang besar. Income 5 angka di luar susah cari, tapi dekat Elkan banyak. Ramai orang yang boleh dapat. Nak kekal kadang ikut saja sistem dekat Elkan. Sistem dekat Elkan telah memandu sehingga lahirnya 92 orang jutawan. Tepukan untuk syarikat Elkan yang sangat luar biasa. Di situ sudah menunjukkan satu kepercayaan yang amat kuat. Kita mesti percaya dulu. Percaya pada upline. Percaya betul-betul ikhlas. Kita tunjukkan matlamat kita, apa yang kita nak capai. Dan kita tahu untuk kita capai bukan makan ambil satu hari. Dia mesti ada satu proses, dia mesti ada satu perjalanan, dan kita mesti lalu perjalanan tu. Kita mesti lalu pengalaman tu. Kalau kita nak berjaya saja tapi kita tak nak lalu perjalanan tu, kita tak nak lalu pengalaman tu, kita nak yang manis saja, yang pahit kita tolak tepi. Tak boleh. Kita kena lalu sebagai seorang leader dan sebagai seorang baru yang ingin berjaya di Elkan, ingin memulakan kerjaya Elkan, anda mesti lalui pengalaman satu persatu. Dekat Elkan very simple, hanya orang tidak mahu sahaja. Orang tak mahu pada masa itu tidak bererti dia tidak mahu untuk selama-lamanya. Yang penting anda berjaya dahulu. Wow, jawapannya mantap. Ini moderator yang kesejukan nih sebenarnya. Aduh, gagar-gagar sudah kita mandakan nih. Okey, jadi MCCM soalan seterusnya. Sebenarnya banyak mau korek lagi nih. Okey, sebab kita tengok dalam CD Arisha pun ada menyatakan bahawa Arisha buat appointment sampai 8 dalam sehari dan sampai jam 3 pagi. Ya. So, bagaimana Arisha identify leader ya di bawah sana sampai jam 3 pagi itu? Maksud saya bagaimana membahagikan masa leader A sampailah ke leader yang ke-8 itu. Ya? Jadi kadang-kadang masalah kami, saya rasa ini adalah global punya problem di Elkan. Ya, kadang-kadang ada downline pandai merajuk. Itulah dia berjaya.